Minas sama lah Ustaz. Minas Mim sama. pun tak ada tanda, tak bertanda. Ustaz kata pergi pindah huruf sebelum. Minas. Ada baris dua. Dia nun dengan mim. Sorry, mim bukan sebab dia ada sebelum dia tanwin kasrah. Mim dengan mim tu. Lain tu. Macam mana tu? Yelah. Mim wajib berenang. Satu. Boleh jangan. Tak ada Ustaz. Tak ada Okey, jom. Ustaz, Kita tengok. Mim. Tak ada Ustaz. Confirm tak ada. Tadi yang ada yang kata satu tu macam mana? Salah tengok. Salah tengok. Ke ikut-ikut kawan. Kawan-kawan cakap tak ada lah. Nanti kena rotan pula. Jawab tak ada je. Kita tengok, kita bincangkan sama-sama. Sekejap. Minas. Okey, Quran anda apa tadi? Mana tadi? Minas sama kat mana tu? Ya. Jadilah. Yasin. Bukan. Mana? Yang sini ke yang sini? Mim bertasdik Ustaz. Dua-dua tak boleh Ustaz. Mim bertasdik tu. Pasal Ibin tu Yang dia orang Mim malu bersatu. Tanwin bertemu dengan Mim. Tu ialah Okey. itu orang malu guna. Mim bertemu dengan Mim, Tapi Mim kita tu orang wajib sama berenang. lain kan. Mim Okey, jom. dua. Okey, kita tengok Tangkil. Mim bertanda Tu mim satu. wajib berenang. Sebelumnya jumpa dengan baris tanwin. Maka jadi Tanwin. tak Dia jadi. orang malu guna. Jadi Jadi Ustaz. Itu Oh, juga. ya. Jadi Dia mesti berbaris tunggal. Kenapa tak jadi? Sebab kena jumpa dengan baris tunggal sahaja. Ni baris tanwin. Tak jadilah. Kita refer balik formula awal tadi. So kalau tanwin jadi tak jadi. Okay. Dan kita tengok lagi sampai tadi kata okey yang ini pula Yang ini pula. Okey, ada yang kata azanihim ni jadi. Okey, azanihim ni mim sabdu juga. Okey, tapi mim sabdu ni Idgham Islam. huruf mim. Okey, untuk kaedah yang ini kita tak boleh tengok huruf sebelumnya lagi. Tak boleh sebab kat sini akan ada hukum lain. Mana kata bila mim jumpa dengan mim tak jadi. Dia orang bukan sorry Ustaz. Ustaz akan Dia ajarkan orang bukan sorry. Ustaz tak sebutlah apa hukum dia. Cuma Ustaz kata tak jadi sebab kat sini melibatkan hukum lain. Mana kata kalau mim jumpa dengan mim tak jadi. Mana kata bila mana mim sabdu jumpa dengan diri dia sendiri, mim juga. Maka tak jadi wajib berguna. Okey, Ustaz tak nak sebut dulu hukum apa. Kita bagi penghormatan dekat kawan-kawan nak tajwid Okey, baik. So kat sini tak jadi juga. Ada wamis lain. Siapa? Memang tak ada. Okay, Memang jom. tak ada. Ya, so tak ada Sebab tu saya cakap tadi masing-masing akanlah confuse. Okey, kita bagi lagi contoh lagi. Okey, ni. Ini pun boleh jadi confuse ni. Okey, ayat 23 pula. Berapakah wajibul gunnah? Berapakah wajibul gunnah? Silakan. Satu Ustaz. Ada dua Ustaz. Memang. Kedua. Tak ada apa? Nazar. Ada satu. Satu. Ada satu. Memang. Satu. Memang tu. Okey, cuba cek betul-betul. Jangan salah jawapan. Tak ada Ustaz. Sebelumnya berbaris dua. Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz. Ada satu tu. Memang. Ada yang kata satu, ada yang kata dua, macam mana ni? Tak ada Ustaz. Bertemu dengan Ada satu. Memang. Ada Ustaz. Okey, baik. Jom kita tengok. Ada satu Ustaz. Imma. Memang. Okey, jom kita tengok Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in kuntum fi raibim mimma Ustaz copy dulu ayat ni, kita pergi dekat dalam sekejap. Ustaz boleh tengok ciri-ciri sekali lagi Ustaz? Sekejap Ciri-ciri apa tu? Yang tu lah, apa tu? Macam Barunah tu, dia punya apa? Yang 1, 2, 3 tu. Lupa dah. Hukum dia. Formula Formulanya. Bertemu dengan huruf yang sebelumnya berbaris. Buat screenshot. Ya itu. Mana hilang dah. Ni dia. Sebelumnya. Boleh screenshot dulu. Nanti kita sambung. Dah? Okay. Okay. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Kita tengok contoh seterusnya daripada ayat 23 tadi. Wa in kuntum fi raibim. Apa kata dekat raibim ni ada kan? Okay, so Ustaz bulatkan dulu ada 2 mim sabdu. Sebabnya kan wajib berguna kan melibatkan mim sabdu kan. So kita bulatkan dulu 2 mim sabdu. Kemudian mim sabdu pertama jumpa dengan tanwin. Jadi tak? Tak jadi Ustaz, itu orang maklum guna tu. Ini tak jadi. Kita pangkah siap-siap. Okay, kemudian kita pergi pula mim sabdu yang kedua pula. Jumpa dengan Ustaz, mim bersabdu sebelumnya baris huruf dan dia berbaris tunggal mim ma. okey. Huruf yang sama, tak boleh. Ustaz, Gunah kamil tu apa Ustaz? mim bertemu mim tak boleh. Kalau gunah kamil, ada dengar. Okey, baik. Ustaz terangkan dulu masing-masing semangat nak terang ni. Okey, Ustaz terang pula. Mim sabdu kat sini jumpa dengan mim. Tadi Ustaz kata mim jumpa mim tak jadi. Okey, Ustaz terang yang atas dulu. Sekiranya kalau sebelumnya mim yang tak ada baris tak jadi. Okey. Sekarang ni mim sabdu jumpa dengan huruf yang berbaris. Nampak tak? Ada baris. Ustaz, mim berbaris. Huruf berbaris kat sini. Ustaz yang sabdu tu Ustaz dah beritahu tadi kat awal. Sabdu tu adalah satu baris yang perlu dibaca dengan huruf. Mana kata sabdu ni tak boleh hidup sendiri. Dia kena perlukan huruf sebelumnya. So sabdu ni abaikan saja, sabdu tak terlibat. Sebabnya yang melibatkan adalah tanwin kan. Tanwin ada berapa? Ni sahaja. Baris atas, baris bawah, baris depan. So sabdu terlibat tak dalam tanwin? Sabdu tak terlibat dalam tanwin. Jadi kat sini mim bertanda sabdu bertemu dengan huruf yang berbaris tunggal juga. Ni. Baris bawah ni. Baris apa? Mimma baris bawah. Baris bawah. Ni mimma ni baris bawah. Maksudnya kat bawah ni, salah baris ni. Sekejap. Okay, Ustaz Ustaz deletekan dulu, nanti pening nanti. Sekejap okay, ini kita. Okay, dia punya baris ni kat bawah ni mimma. Sekejap. Kita setting balik. Okay. Mimma. Okay, kat sini mimma Mimma kat sini Ustaz kata mim jumpa mim tak jadi. Sekarang ni yang kita fokus adalah baris dulu. Okay, kalau macam ni tadi, sebab mim tu tak ada baris. Mim tu tak ada baris. Mim sukun. So kat sini dia tak jadilah. Tapi kat sini mim tu ada baris. So kita fokus kepada baris. So kat sini syarat pertama adalah mim sabdu ada. Syarat kedua tengok urus sebelum. Kemudian ada baris bawah kat sini. Baris tunggal lah kiranya kan. Dia mim. Jadilah wajibul Guna. baca dengung berapa harakat dengung dia? Dua harakat. Mim. Okey. Mim gitu. Boleh Jelas tak? Jelas Ustaz. Maaf, Okey. gunah ni ada berapa jenis? Apa dia?
Gunah ni ada berapa jenis? Gunah ada berapa jenis? Saya ada kelompok gunah Kamilah dengan gunah Akmal. Apa? Saya tak Oh, faham. yang itu saya tak terang. Sebabnya saya nak ajar yang asas dulu. Boleh Ya, benda tu dia mendalam lagi. Okay, saya terang secara umum dulu. Cara nak kenal dulu boleh Baik. Ustaz. Baik. Apa dia? Maknanya huruf yang dikira huruf sebelum tu maknanya kita cari yang bertanda lah walaupun dia dua huruf. Maknanya dah 3 huruf sebelumnya. Asalkan dia Betul. bertanda ya Ustaz. Asalkan dia bertanda. Tapi kalau jumpa diri dia sendiri tak jadi. Oh, walaupun dia sebelah je tapi dia tak bertanda, dia tak ambil kira Betul. Okey. Terima kasih. Baik. Kita tengok lagi contoh seterusnya. Ni bawah ni pun ada juga mim bersabdu, nampak? Jumpa dengan baris tanwin. Maka jadi tak wajib berguna? Tak jadi. Tak jadi Ustaz. Okey, dekat nazalna ni ada yang tanya. Nazalna ni jadi tak? Tak jadi. Tak jadi. Nazalna. Jadi Nun atau min yang bersabdu. Betul. Nazalna tak jadi sebab syarat pertama dah tak ikut dah. Dia mesti nun dan mim yang bertanda sabdu. Ada yang dah pening-pening dah kan. Ustaz bagi soalan pusing sikit dah pening dah. Okey. Kemudian mim sabdu pula kat sini Mim sabdu. Jumpa dengan huruf mim. Ni jadi tak? tak jadi. Itu pun tak jadi. Berbaris. Ya, ni tak jadi jumpa dengan mim diri dia sendiri. Okey, kita bagi lagi contoh seterusnya. Dah selesai. So ada tiga pula. Ada satu saja Ada satu saja komen terlibat. Okey, soalan seterusnya ayat 24 pula. Ni pun susah juga. Ayat 24 ada berapa wajib bergunah? Fattaqun narul lati waquduhan nas. Dua Ustaz. Ada dua Ustaz. Dua Ustaz. Okey, ada dua hukum Ustaz ada satu, hukum ada dua. Ada dua. Sekejap Kelakar pula. Ustaz ada dua Ustaz ada satu je. Okey, kita tengok bismillah. Okey, jom kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Fattakun nar. Okey, macam biasa kita bulatkan dulu nun sabdu tadi. Alamak, terlebih bulat pula. Yes. Okey, kita gariskanlah nun sabdu. Kemudian kena tengok urus sebelumnya. Urus sebelumnya apa? Lam. Lam ni ada baris tak? Tak ada baris. Lam tak berbaris. Alif pun tak ada baris. Bagi lagi alif satu lagi. Ada baris Tak ada baris. Bagi pula waw pula. Alif tak berbaris. Berbaris. Oh baris. Tak ada baris tunggal. Baris. Ada. Okey. Maknanya tuan-puan dah faham lah. Walaupun belakang ni sampai 5 huruf. 1, 2, 3, 4 huruf Sampai 4 huruf tak ada baris. 1, 2, 3, 4. Dia kena cari huruf yang berbaris. So huruf yang berbaris adalah huruf qaf yang berbaris apa ni? Baris depan. Baris depan ni adalah baris apa? Baris tunggal. Dan kalau kita baca pun kita akan baca fattakun. Waw alif ni tak terlibat. Mana kata yang ni tadi ni 4 huruf ni tak terlibat untuk wajib bergunah. Kita terus fattakun, jadilah wajibul. Okey, jelas ke kat sini? Jelas Jelas Ustaz. Jelas Ustaz. Dua harakat. Okey, dalam buku nota Ustaz tu, Ustaz tak adalah terang macam ni. Ustaz terang secara formula saja. Dia kalau nak terang lagi jelas macam ni, dia kena join kelas. Okey, kalau tak join kelas memang susah sikit lah nak faham. Belajar sendiri tak boleh. Tak Quran, tajwid memang kena berguru. Dia kalau baca sendiri, dia faham sendiri, guru dia syaitan nanti. Syaitan bagi kita faham. Tu bahaya tu.
Kalau tajwid memang kena cari guru lah. Baik, kita pergi pula waquduhan nas seterusnya. Sama juga apa dia? Nun sabdu. Alright. Sebelumnya apa? Lam. Ada baris tak? Tak Tak ada. ada baris. Baris tak? Sebelum alif pun tak ada baris. Tak ada. Tunggal. Tanda Alif tunggal. pun tak ada baris. Kita bagi yang Tunggal tanda baris tunggal. atas. Har tanda baris. atas. Baris Betul. So ni syarat ketiga lah. Syarat kedua dia mesti tengok huruf sebelumnya. Sebab itulah tuan-puan dirahmati Allah, Ustaz jadikan formula kedua ni adalah benda yang penting. Tengok bertemu dengan huruf sebelumnya. Mana kata selagi mana tak jumpa dengan huruf sebelumnya yang berbaris tunggal, dia kena cari lagi. Sebab tu dia menjadi formula kedua. Dapat Okey. So mana tadi? Okay, Ustaz, maaf Ustaz, saya tak faham kenapa kita kena cari sampai jumpa. It's like macam kita nak bagi ada juga ke? I mean, dia tak ada limit ke kita sampai tak ada ke berapa yang? Tak ada limit. Sebabnya wajib berguna ni memang kena tengok sebelumnya baris tunggal. Dia tak ada limit. Berapa pun huruf belakangnya macam-macam tadi kan. Lebih daripada 4 huruf. Tak kena cari yang baris tunggal. Barulah jadi wajib berguna. Itu memang kaedah dia lah. Untuk kita kenal. Boleh Okey, terima kasih. Baik, sama. So kat sini jadi wajib berguna. Wajib. Ustaz saya nak tanya, bacaan dua harkat tu macam mana? Bacaan 2 harakat ni maksudnya kita kena dengungkan bacaan, tekankan sebutannya waquduhan. Han tu 2 harakat. Boleh. Macam tu. Sama juga dengan ni fattaqun. Han tu 2 harakat. Dia kena dengung. Tuhan. Tekan dan dengung ya Ustaz. Tekankan dan dengung ya. Tak. Kat sini jadi tekan dan dengung sebab kat sini ada hukum lain. Tekan tu akan jadi hukum alif lam samsiah. Cuma kita belum belajar lah. Kat sini wajib berguna, dia punya fungsinya dengungkan bacaan. Dengung saja. Kalau tekan kat sini jadi 2 sebab ada 2 hukum. Saya sebut tekan tadi. Kat sini wajib berguna dengung saja. Contoh tadi yang kalimah awal kita belajar tadi apa? Inna. Dengung 2 harakat. Inna. Macam tu. Maknanya kalau waquduhan tak jadilah Ustaz Apa dia? Waquduhan. Tak sebut, tak dengung kat situ kan. Kalau dengung waquduhan kan. Dengung 2 harakat. Dengung lah tu. Dengung. Lah, Dengung. kat situ. Atas nun tu. Dengung atas nun. Waquduhan. Dengung. Hilang dah. Mana tadi? Ke hidung. Dia guna banyakkan Kat sini 2 harakat lah ni. Dengung. Kat sini 2 harakat, dengung 2 harakat. Wajib berguna, dengung 2 harakat lah tu. Lah maksudnya kena dengung lah. Maknanya kalau dia tak dengung baca waquduhan saja tak jadilah kan. Dia kena dengung. Betul, dia kena dengung 2 harakat. Boleh Okey. Dapat? Okey. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk hukum tajwid kita dah selesai. Ada soalan lain nak tanya? Tanya? Okay, Nak sebelum tengok pelajaran awal-awal macam mana Ustaz? tanya, minta pihak admin. Kena tanya admin lah. Dah type dah tapi yalah macam mana? Tanya admin lah. Ustaz hanya Dah rakaman. Minta rakaman dari admin. Rakaman kelas-kelas yang lalu. Ada dalam dalam buku tajwid tu semua ada. okey. Dalam YouTube ada. Dalam YouTube atau dalam TikTok pada kot. Okey, baik. Ada masa berbaki ni, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz nak pertamanya, Ustaz nak bagi tahu berkaitan dengan buku. Tahniah tuan-puan yang dah dapatkan buku Ustaz. Semalam kita dah start postage. Hari ni kita akan postage lagi buku tuan-puan. Take time sikit lah InsyaAllah minggu depan semua akan dapat. Buku apa ni? Kalau ada yang baru masuk hari ni, tak tahu Ustaz ajar guna kaedah apa kan? Dalam ni kita ada ajar semua. Wajib bergunah pun tadi ada dalam ni Formula-formula yang ringkas. Dan tuan-puan, Ustaz nak maklumkan juga
siapa yang beli buku ni, belakang ni ada QR. Boleh scan. Ustaz tak nak tunjuk kat sini. Ada apa? Nanti ada problem sikit. So belakang ni akan ada QR. Scan je, tuan-puan akan dapat kelas percuma. Ustaz akan hurai daripada surah Fatihah sampai surah Al-Baqarah dan sebagainya lah. Okey. Kemudian bersempena dengan hari Jumaat ni juga, ya. InsyaAllah hari Isnin nanti, tadi sebab pihak admin cakap mungkin ni kelas terakhir. Kalau Ustaz punya line cantik kat sana, Ustaz samalah. Hari Isnin nanti Ustaz akan terbang ke New Zealand untuk menjadi imam jemputan tarawih di 2 tempat di New Zealand. Ustaz baru Tahniah dimaklum. Ustaz. Tahniah. Tahniah Ustaz. Bagusnya. Auckland dan juga di Taupo, ada 2 tempat Ustaz akan jadi imam 15 hari kot macam tu. Jadi Ustaz juga akan membawa bersama di Auckland nanti buku tajwid Ustaz. Buku tajwid ni Ustaz akan bawa untuk kita bagi kepada pelajar Malaysia. Ustaz akan buat program bingkai tajwid dengan student Malaysia kat sana. Kalau tuan-puan yang berhajat nak infak buku juga, amat-amat dialu-alu kan. Kemudian kita juga buka infak untuk untuk kupon infak hari Jumaat ya. Satu kupon RM10. Ini akaun lain, ini akaun lain. Okey. Jadi itu sedikit makluman lah. Dan seterusnya Maaf Ustaz nak tanya, kupon tu untuk apa? okey, kupon ni pertamanya adalah untuk kita buat masjid dan juga program iftar di 30 buah negara. NGO Muslim Care Global buat program di 30 buah negara. Kita bantu masyarakat Islam yang berada di 30 buah negara yang kita telah pun berhubung lah. Kalau dia nak infak, antaranya di Palestin, di Gaza dan semua negara-negara Islam yang terlibat lah. Dan juga sedang membuat pembinaan masjid. MCG sedang buat masjid dekat New Zealand. Kira Ustaz jadi imam ni dekat masjid yang sedia ada. Kemudian masjid tu akan direnovate lah menjadi kompleks. Okay. Apa nombor akaun Ustaz? Boleh Roger Ustaz lah. Apa nombor akaun Ustaz? Nombor akaun Ustaz apa? Boleh ambil nombor Ustaz. Nanti Ustaz akan find lah. Mana boleh share kat sini perempuan tu. Tak bagi tahu dalam grup Ustaz. Ustaz ada asing tak akaun untuk infak buka puasa dengan masjid sahaja? Boleh. Ada satu akaun lah ni. Nanti boleh maklum untuk infak apa. Maksudnya nanti. Kemudian kalau untuk buku ni dia dalam akaun NGO Muslim Care Global dalam akaun. Kalau yang buku ni ini akaun Ustaz Tajwid lain. Kalau untuk zakat boleh juga ke Ustaz? Boleh juga. MCG menjadi tempat untuk orang bayar zakat juga, menjadi anggota MAIS, Majlis Agama Islam Negeri Selangor, yang mempromosikan program-program di luar negara lah dan dalam negara. Bantu anak yatim hari Sabtu ni, esok lah. Esok saya akan pergi rumah anak-anak yatim buat program back to school. Kita bagi bantuan baju, pakaian, alat tulis dan juga sedikit duit tambahan kepada anak-anak yatim untuk hari Sabtu ni. Program dengan anak yatim ada 3 tempat saya akan pergi juga. Jadi kalau ada tuan-puan yang nak berhajat ni dan nak masuk Ramadan ni, kita nak collect pahala sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan urusan kita dan juga pemudahkan hajat kita insyaAllah. So kalau ada yang Anak yatim Malaysia kan Ustaz? apa dia Pak Rahimi? Yatim tu di Malaysia kan yang Ustaz cakap? Anak yatim di Malaysia esok Ustaz akan pergi di Rawang, di Selayang dan juga ada 3 tempat lah di Sungai Buloh. 3 rumah anak yatim. Ya. Ustaz, akaun lain dia pakai akaun Ustaz kan macam mana? Tak, akaun lain. Ni akaun NGO lain. Nanti nombor dia Ustaz? kalau WhatsApp Untuk Ustaz masuk dalam grup lah Ustaz, senang kami. boleh. Nanti Ustaz letak dalam grup. Kemudian yang dah back in nanti boleh bagi receipt. Cuma Ustaz akan respon lambat sikit lah. Satu receipt ni RM10 satu kupon ni RM10. Siapa yang berhajat nak dapatkan. Ustaz saya nak beli 50 kupon, contoh 50 kupon 500 lah. Ikut kepada tuan-puan yang nak berhajat untuk infak insyaAllah. Dan infak ni sentiasa berjalan sepanjang Ramadan. Kalau kata Ramadan nanti ada yang nak infak setiap hari dan sebagainya pun boleh juga. Mana kata tak terhenti hari ni je lah.
boleh hari-hari lain. Ustaz letak nombor kat dalam komen So Ustaz, Okey. untuk pembinaan masjid tu kita transfer duit and then Ustaz bagi kupon lah kira. Betul lah, kupon ni sebagai bukti inilah receipt yang kita telah bagi Okey. apa infak tersebut. Dia kena bagi receipt dah infak tu kena bagi receipt kat Ustaz. Slip bayaran. Slip bayaran tu kita buat. Assalamualaikum Ustaz. Nak Salam. bagi berapa pun tak apa ya? Nak bagi berapa pun tak apa, ikut, tak ada limit. Cuma kalau kupon ni dia punya minimalnya RM10 lah. RM10. Okay. Maknanya Ustaz, dalam bulan puasa, kalau dalam Ramadan kita nak infak juga, nombor yang sama lah, tak pun boleh. Betul, nombor yang sama. Boleh roja Ustaz nombor yang sama lah. Walaupun Ustaz tak ada kat sini, kita infak je lah. Betul juga. Ustaz bila